Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 15 Januari bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching. Bersama saya Fazril Hisham Afandi, kita mulakan dengan berita ini. Kementerian Pendidikan terus bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri dalam memastikan pembangunan pendidikan dapat diselaras dengan baik. Seperti di Sarawak, Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata, kerjasama dengan kerajaan negeri amat penting kerana mereka lebih memahami isu-isu tempatan termasuklah berkaitan sekolah daif dan sekolah kurang murid SKM. So we work quite closely, but of course there are certain methods that is under federal. For example, the syllabus, the curriculum, the textbook, even like the teachers allocation, etc. Or teachers training, etc. That is pretty much handled by the federal. But I think especially on the pembangunan, for example, the building, etc. We work closely with the state government. Beliau berkata demikian di Miri selepas menghadiri sesi dialog bersama Persekutuan Lembaga Pengurusan Sekolah Rendah Bantuan Cina bahagian Miri dan Limbang. Pelbagai isu telah diutarakan dalam sesi dialog berkenaan, antaranya penggabungan sekolah kurang murid, masalah disiplin pelajar serta penyaluran peruntukan kepada sekolah-sekolah. Dialog yang diadakan memberi peluang kepada pihak yang terlibat memahami lebih jelas pelbagai perkara sekaligus menyelesaikan isu yang berbangkit dengan lebih efektif. Jelas beliau, perkara-perkara yang berbangkit akan dibawa kepada pihak yang berkenaan di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan di peringkat Persekutuan. Sempena lawatannya ke Miri, Teo Ni Ching turut melawat tapak projek pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Tudan yang sepatutnya siap pada September tahun lalu. Projek tersebut yang telah diberi 3 kali lanjutan masa sejak mula dibina pada Mac 2016 kini siap 92.8%. Sepatutnya sekolah ini disiapkan pada 18 hari bulan Julai 2018, tetapi beberapa kali EOT Extension of Time telah diberikan, 3 kali EOT telah diberikan, dan kalau ikut EOT ketiga yang diberikan, the completion date terkini adalah 2 hari bulan September 2019. Jadi sekarang memang tak komplit lagi, memang boleh nampak bahawa masih ada kelewatan lah. Justru beliau mahu pihak kontraktor memohon sijil perakuan penyiapan dan pematuhan daripada pihak berkuasa tempatan selewat-lewatnya Mac ini agar pemeriksaan terhadap struktur dan keselamatan menepati aspek yang ditetapkan. Projek pembinaan SMK Tudan yang menelan kos RM48 juta ini mampu menempatkan lebih 1,000 pelajar dan mempunyai 36 kelas, makmal, bengkel, surau, kantin selain bilik pentadbiran sekolah. Kes jenayah di Limbang masih terkawal. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Ramli Din berkata ini didorong prestasi cemerlang pasukannya dalam membendung kegiatan jenayah selain kerjasama komuniti setempat. Menurut Datuk Ramli, sebanyak 40 kes direkodkan di Limbang tahun lalu dengan penurunan 30% berbanding tahun sebelumnya iaitu 57%. Bagi kes kecurian kenderaan, 4 kes dilaporkan tahun lalu berbanding 2 kes tahun sebelumnya. Manakala kes pecah rumah merekodkan penurunan sebanyak 59% iaitu 13% pada 2019 berbanding tahun sebelumnya. Dalam kes penyalahgunaan dada di Limbang, Datuk Ramli berkata pihaknya akan lebih agresif membanteras kegiatan tersebut. Beliau ditemui media selepas dialog bersama ketua-ketua masyarakat di Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang. Datuk Ramli turut meminta kerjasama komuniti setempat bagi membendung kegiatan jenayah di Limbang. Dialog sehari ini diadakan antara lain bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan berkaitan keselamatan di kawasan sekitar. Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan PKK di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN merupakan gabungan bahagian kawalan penapisan dan penguatkuasaan serta bahagian kawalan penerbitan dan teks Al-Quran. Timbalan Pengarah Merangkap Ketua Seksyen Penguatkuasaan dan Pematuhan PKK, Yatimah Rabuan berkata bahagian PKK ini mula berkuat kuasa pada 1 Mac 2018.
Yatima memberitahu terdapat beberapa akta yang dikuatkuasa PKK, antaranya Akta Penepisan Filem 2002, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Pindahan 2012, Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986, Pindahan 2010 dan Akta Agensi Persendirian 1971. Bercakap dalam sesi temu bual radio segmen Jom Sembang Bintulu FM di RTM Bintulu, beliau berkata adalah penting untuk menghebarkan kepada orang ramai tentang fungsi dan bidang tugas bahagian itu bagi membendung pengedaran dan penjualan filem yang tidak ditapis, bahan penerbitan yang melanggar garis panduan penerbitan serta bahan Al-Quran yang mengandungi kesilapan dan tiada kelulusan. Orang ramai yang mempunyai maklumat atau aduan diminta membuat laporan untuk diambil tindakan. Sarawak akan bekerjasama dengan institusi asing termasuk dari China dalam bidang penyelidikan dan pembangunan bagi membantu negeri ini terus maju ke hadapan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini kerana Sarawak memerlukan bantuan dari segi kepakaran menggerakkan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi. Datuk Patinggi Abang Johari berkata institusi-institusi pendidikan di Sarawak juga perlu bekerjasama dengan syarikat-syarikat luar maupun rakan sejawat di dalam dan luar negara bagi membangunkan modal insan negeri. Beliau berucap dalam majlis perasmian persidangan antarabangsa mengenai inisiatif Jalur dan Laluan ICBR 2020 di Kampus 2 Universiti Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing. Terdahulu Rektor UiTM Sarawak Dato' Dr. Jamil Hamali berkata persidangan tersebut menyediakan platform kepada ahli perniagaan, akademik, pentadbir, pembuat dasar dan pihak berkepentingan dari institusi kerajaan dan pelajar untuk berkongsi dan mewujudkan rangkaian kerjasama. Seramai 10 orang penceramah termasuk dari Singapura dan China akan berkongsi pelbagai subjek berkaitan dengan inisiatif jalur dan laluan dalam bidang pendidikan dan pembangunan wilayah. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak akan meningkatkan kempen kesedaran keselamatan sungai bagi memastikan keselamatan penumpang sentiasa terjamin terutama di musim perayaan. Menurut Wakil Kementerian Pengangkutan Sarawak, kempen berkenaan bertujuan memberi maklumat dan kesedaran kepada orang awam betapa pentingnya mengambil berat akan keselamatan semasa menggunakan pengangkutan sungai. Dalam sidang media selepas pelancaran kempen keselamatan pengangkutan sungai bersempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina di Terminal Penumpang Sibu, Wakil Kementerian berkenaan memaklumkan bahawa kerjasama penumpang dan pengusaha bot ekspres penting dengan mematuhi semua peraturan agar perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Jelasnya semua pengusaha bot ekspres juga perlu memastikan operasi bot mengikuti garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, terutama dengan pertambahan kadar penumpang pada musim perayaan dan cuti sekolah. Beliau menyeru agar semua pihak yang berkepentingan dengan sektor pengangkutan sungai memastikan aspek keselamatan menjadi keutamaan sekaligus dapat memberi impak yang positif kepada orang awam akan kepentingan keselamatan pengangkutan sungai. Bersempena majlis pelancaran kempen ini, turut disampaikan jaket keselamatan dan cek subsidi tiket trip tambahan kepada pengusaha bot ekspres yang layak. Jembatan gantung Satok di Kuching dijangka dibuka kepada orang ramai selepas Jun ini. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Insinyur Haji Zuraimi Haji Sabki berkata, ketika ini kerja-kerja pembinaan blok utama yang baru sedang giat dilaksanakan. Bercakap kepada pemberita di Kuching, Datuk Insinyur Zuraimi berkata, blok utama tersebut dibina bagi menggantikan blok sedia ada yang mengalami kecacatan dari segi struktur dan condong. Beliau memberi jaminan kerja-kerja pembinaan blok itu dilaksanakan dengan teliti bagi memastikan ia tidak mengalami masalah seperti sebelum ini. Jelasnya JKR turut mendapatkan khidmat pakar dari luar untuk menilai kerja-kerja pembinaan tersebut bagi memastikan ia 100% selamat digunakan sebelum dibuka kepada orang ramai.
Di Sebuyau, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas kenderaan yang dinaiki 4 penumpang bertembung dengan sebuah lori 20 tan tengah hari semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexson Nagacabu, dalam kejadian pukul 12 tengah hari itu, mangsa Poziah Udin 64 tahun yang cedera parah di kepala maut di tempat kejadian. Superintendent Alexson yang mengesahkan kejadian itu ketika dihubungi pemberita RTM berkata 3 orang lagi yang cedera dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Kemalangan itu dipercayai berlaku semasa kenderaan yang dinaiki kesemua mangsa cuba memotong sebuah kenderaan namun tidak sempat mengelak lori yang datang dari laluan bertentangan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Esajaya Hulu, seorang lelaki cedera selepas tersepit di bawah kren tumbang di tapak pembinaan tengah hari semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.56 tengah hari berkaitan insiden tersebut. Setiba di lokasi, mangsa tersepit di bahagian kaki ditimpa oleh kren yang tumbang. Pasukan bomba dengan bantuan jengkaut berjaya mengalih kren dan mengeluarkan mangsa dengan selamat. Sarawak Forestry Corporation SFC telah menghantar sepasukan pegawainya ke Lingga untuk melakukan siasatan berhubung video penemuan bangkai ular sawah sepanjang 5.5 meter yang tular di laman sosial. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, SFC memaklumkan pasukan berkenaan melakukan siasatan sejak 8 hingga 12 Januari lepas dan telah menyoal 9 individu yang kelihatan di dalam video tersebut. Perjalanan ke lokasi penemuan bangkai ular sawah itu di Sungai Sekupang, Lingga mengambil masa 4 jam dari Kuching sebelum 30 minit perjalanan menggunakan bot dan berjalan kaki sejauh 3 km ke kawasan hutan berlumpur. Setibanya di lokasi, pasukan tersebut berjaya menemui bangkai haiwan tersebut. Pasukan itu kemudiannya mengumpul sisik, serpihan kulit, tulang dan cacing untuk tujuan analisis. Kes itu juga disiasat di bawah Seksyen 29-2 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1988. Sekian berita pagi Sarawak edisi 15 Januari. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Fazrul Hisham Afandi. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku.